fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Di sebalik ketegangan politik, di sebalik cerita-cerita panas berkaitan dengan menjatuhkan kerajaan, berkaitan dengan dakwaan Cukup SD, berkaitan nak gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya semua itu dinafikan dengan beberapa tamparan hebat, beberapa penafian yang dilakukan oleh beberapa pemimpin-pemimpin besar di dalam kerajaan. Contohnya, Ahmad Zaid Hamidi sendiri mengatakan SD itu tidak sah. Nah, di sebalik ketegangan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, respect. Beliau tetap steady, bahkan beliau enggan melayan perkara-perkara kecil sebegini, seperti dakwaan oleh Menteri Besar Kedah Sanusi yang mengatakan PN dah cukup SD, tetapi tidak membicarakan lebih lanjut berkaitan itu, dan Anwar enggan melayan perkara-perkara kecil ini. Tetapi apa yang dilakukan PAS di sebalik ketegangan ini? Satu perkongsian daripada Malaysia Kini, kekal tenang, kata PAS. Beberapa hantaran media sosial di laman rasmi PAS dan pemimpinnya menggesa penyokongnya supaya bertenang. Ini dipercayai ada kaitan dengan kabar angin yang timbul, mendakwa pembangkang, cuba melakukan rampasan kuasa politik dan menggulingkan pentadbiran Anwar. Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Syari, ketika dihubungi Malaysia Kini, menjelaskan mengenai hantaran tanda pagar hashtag kekal tenang itu. Nak maksudkan apa-apa berlaku, kita teruskan kekal tenang, jangan provokasi, katanya. Ditanya, jika sebab di sebalik hebahan tanda pagar itu berkaitan kabar angin, kemungkinan pembangkang merampas kuasa, Fadli berkata, ia adalah satu kemungkinan. Mungkin kot, saya pun tidak pernah nak kepastian. Saya pun tengok macam mood ini secara otomatik ia berlaku. Jadi saya perlu dapat kepastian dulu, katanya. Fadli juga menafikan spekulasi awal bahawa mesej tanda pagar itu tercetus daripada tuduhan yang dilemparkan terhadap PAS kerana didakwa mendalangi kebakaran di rumah pemimpin DAP Ngeh Kuham pagi tadi. Saya rasa tidak ada kaitan. Itu isu kecil sahaja, dah selesai, kata Fadli. Pada tengah hari ini, laman rasmi PAS menghebahkan kekal tenang, namun tiada perincian lanjut diberikan. Presiden PAS, Hadi Awang, mengikuti tren menggunakan tanda pagar itu, tetapi tidak memberikan konteks dalam videonya. Hadi Awang sendiri pun mengikuti tren ini, yaitu meletakkan tanda pagar. Fadli pada satu kenyataan sebelum ini berkata bahawa tindakan pembakaran atas perbezaan politik adalah tidak boleh diterima. Gesaan PAS untuk bertenang berhubung rampasan kuasa yang dikatakan itu berlaku sehari selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata yang di Pertuan Agong memberi jaminan istana tidak akan terlibat dalam sebarang gerakan politik. Minggu lalu Sultan Ibrahim bertita, Baginda tidak akan memberi sebarang perkenan untuk menerima menghadap selain daripada yang telah dijadualkan sehingga selepas Baginda ditabalkan sebagai Agong pada 31 Januari. Gabungan pembangkang mendakwa PN dikatakan mempunyai 120 akuan berkanun ahli parlimen untuk membentuk kerajaan seterusnya. Apa komen anda dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Satu perkongsian terkini daripada Menteri Komunikasi ataupun Juru Cakap Kerajaan Fahmi Fadzil berkaitan dengan terdapat kononnya ada pempengaruh ataupun saitro Perikatan Nasional yang memfitnah Perdana Menteri yang kononnya menipu berjumpa dengan Baginda yang di Pertuan Agong. Satu perkongsian daripada Harapan Daily, saitro Perikatan Nasional jangan fitnah. Perdana Menteri memang menghadap Agong.
kata Fahmi Fadzil. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini perkongsian daripada Fahmi Fadzil juga berkata, Al-Sultan bertita bahwa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sejak semalam tentera cyber upahan PN cuba mempertikai kesahihan gambar yang dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mereka cuba menimbulkan persepsi mendakwa Perdana Menteri sebenarnya tidak pernah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan mendakwa Baginda Al-Sultan tidak berada di Malaysia. Pertikaian itu ditimbulkan berikutan Anwar memuat naik foto dari arkib yang dianggap bukan gambar terkini. Berikutan itu juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil menyampaikan peringatan tegas kepada tentera-tentera cyber pembangkang supaya tidak menyebarkan maklumat palsu yang sebenarnya merupakan satu kesalahan. Beliau turut mengesahkan bahawa Baginda Tuanku Agong sememangnya berada di Malaysia. Menerusi pemantauan apa yang berlaku dalam media sosial, saya sekali lagi ingin menyampaikan peringatan adalah satu kesalahan jika kita sebar maklumat palsu, tuduhan contohnya Perdana Menteri tidak mengadakan pertemuan atau diperkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Ada beberapa site troll dan pempengaruh dalam media sosial buat tuduhan liar seperti itu. Itu adalah kesalahan sebenarnya kerana dia menyebar fitnah. Kononnya tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak berada di sini. Saya, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming, Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, dan Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang bersama tuanku dalam majlis pengurniaan pingat pagi semalam. Tuanku di Malaysia, tuduhan liar yang dibuat oleh beberapa pempengaruh ini bagi saya sudah-sudahlah. Ada dalam kalangan mereka dalam siasatan dan didakwa di mahkamah. I think they have enough on their plate, so stop it. Katanya dalam sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Pada semalam, Al-Sultan bertita bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Seri Paduka juga menitahkan Anwar dan Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara. Itulah yang kita amat sokong buat masa ini, iaitu kata Perdana Menteri, Seri Paduka menitahkan Anwar, menitahkan Perdana Menteri dan Kerajaan Madani yang ada hari ini untuk meneruskan kerja mengurus negara. Itu yang kita nak fokus sekarang, kestabilan politik dan kebajikan rakyat, kepentingan rakyat, bukannya usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.